Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, baru-baru ni ada sidang parlimen dan aku pun layan sidang parlimen dan aku tertarik dengan sewaktu soalan yang ditujukan kepada Saifuddin Nasution. Dan pada aku Saifuddin Nasution ni aku sangat-sangat bersetuju dengan dia dan pada aku Saifuddin Nasution menjadi Menteri Dalam Negeri sangat-sangat layak. Disebabkan Saifuddin ni satu, dia pandai bercakap, dia pandai membalas dan dia pandai membidas. Tapi pada aku kalau Saifuddin ni tak tahu apa ataupun Saifuddin ni dia orang-orang yang tidak berilmu, kemungkinan dia tak akan jadi seperti hari ni. Tapi disebabkan Saifuddin Nasution ni dia bijak dan dia mengetahui dan dia memahami dan dia orang-orang yang berilmu, sebab tu dia berani membidas kepada sesiapa saja yang mempersoalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tak kiralah polis, apa-apa saja jawatan kuasa ataupun agensi-agensi di bawah Menteri Dalam Negeri. Dan biasalah daripada pihak Perikatan Nasional ni kita pun tahu, mereka ni adalah pertikaian nasional. Segala-galanya perbuatan yang dibuat oleh kerajaan hari ini, semuanya mereka pertikaikan. Disebabkan segala perbuatan-perbuatan mereka ni tidak menguntungkan mereka. Tetapi ada juga tindakan-tindakan mereka ni, pihak kerajaan terpaksa ambil tindakan, dia akan memburukkan balik kerajaan. Tapi pihak mereka yang melakukan kesalahan, melanggar undang-undang, tidak menggunakan saluran sebetul-betulnya apa yang telah diingatkan oleh Ketua Polis Negara. Malah bukannya semata-mata Ketua Polis Negara yang memberi pesanan. Tu Ketua Polis, Timbalan Ketua Polis Negara, Menteri Dalam Negeri dan polis-polis lain-lain apa semua. Lepas tu dengan Perdana Menteri pun dah bagi ingatan. Malah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun dah bagi ingatan jangan main isu 3R. Tapi mereka ni terlalu gairah, dia nak main juga isu 3R demi nak memburukkan kerajaan hari ini. Malah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun suka dengan kerajaan hari ini, sekali yang di-Pertuan Agong pun mereka dan juga Raja-Raja Melayu pun mereka usik dan mereka sentuh. So aku nak bawa ucapan Saifuddin Nasution, dia membidas Taqiyuddin disebabkan soalan yang ditanyakan kepada Saifuddin Nasution. Jom sama-sama kita dengar apa soalan Taqiyuddin terhadap Saifuddin Nasution di dalam sidang parlimen. Jom sama-sama kita dengar. Terima kasih sahabat saya Menteri KDN. Memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah, tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Akta hasutan ni, Masa dulu akta hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah akta hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah akta hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh rakan-rakan Yang Berhormat sendiri, undang-undang hutan rimba, undang-undang drakonian, ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Ketua Baru. Ketua Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan saja. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif, kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang drakonian, itu ayat sama. drakonian. Ya? Betul tak? Jadi, ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet
cadangan untuk meminda? Ada. Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal Akta Hasutan 1988? Jangan cuba Saya nak tanya yang tu. Ada. Jangan denial syndrome. Tak ada tak? Adakah Yang Berhormat sekarang ni Ada atau intention tidak Yang Berhormat masa berada di sini Saya mengangkat tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Sama Saya boleh? tanya saudara, saya tanya Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Ya. juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Terima Ya. Ya. Kalau dah Jawapannya sama-sama bagilah kami peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama. Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Bila Berhormat? kami memerintah. InsyaAllah bila Kami kami berada memerintah, sebelah kami sana akan kami bergerak. akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. Tak ada. Ya Muhammad. Baik, Ya baik. Muhammad. Sudah. Baik. Yang Berhormat, Muhammad. Tan Nanti Sri. Arau, nanti saya bagi Arau. Saya bagi selesai ni sikit. Saya kata dulu. Nak genjak. Bukan Ya Muhammad. Jangan jawab macam tu, tak manis. Tak? Cakap kata akan melaksanakan. Soalan Dah, tapi ditanya. yang ni dia memerintah berapa tahun, setahun tak sempat. Yang Muhammad Saya baru 11 bulan. Yang Muhammad dah merancang. Saya baru 11 bulan. Dah merancang. Yang Muhammad Arau lagi lama. Saya nak tanya Yang Muhammad, bukan sekarang ni Akta Hasutan ni bukan saja dikurangkan, tapi ditambah. Apa dia 3R? Yang Muhammad, 3R ni macam hasutan juga. Kita tak tahu apa 3R. Kita sekarang ni nak cakap tak berani sebab apa? Takut 3R. Jadi kata hasutan sekarang ni ditambah dengan 3R, Yang Muhammad. Okey, geng. Dah. Dia boleh jawab. Dia kata dia tak ada nak buat. Dia tak sempat dia nak buat. Sidang Parlimen buka, Habib. Selepas didesak. Selepas Muhyiddin Yassin jatuh sebagai Perdana Menteri. Tu pun sebelum dia jatuh pun dia buka sidang Parlimen, geng. Dia buka. Lepas tu dia sambung zaman Ismail Sabri. Zaman Ismail Sabri, Parlimen tak tutup. So dia pun nak gubal apa-apa. Semua boleh buat. Tapi kenapa tak buat? Bila kerajaan hari ini naik, kerajaan hari ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan hari ini bukannya sepenuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Hari ini kerajaan campuran. Kerajaan yang tak disangka-sangka akan bergabung. GPS ada. GRS ada. BN ada. Berapa lama kita duduk berlawan dengan GPS, GRS dan juga BN, tahu-tahu kita boleh bersama. Jadi itulah orang kata hipokrit daripada Perikatan Nasional ni, Tuan-Tuan Taqiyuddin ni. Oh, dia nak tunjuk kata dia tu menteri, dia tu dulu pernah jadi menteri undang-undang. Lepas tu dia pertikaikanlah sebab apa kerajaan hari ni tak buat. Nak buat macam mana? Kita nak tanya hampa sebab kerajaan ni, pembangkang ni, puak-puak mereka ni duk main isu 3R makin menjadi-jadi, makin teruk. Duk hasut, duk tipu, duk guna nama Raja-Raja Melayu, duk guna nama-nama agama, duk guna nama-nama bangsa. Sedangkan perbuatan mereka tu untuk nak melaga-lagakan antara kaum. Untuk nak memburukkan, untuk nak melaga-lagakan antara agama. Malah bila macam mereka dah tak ada modal, mereka main pula nama-nama Raja-Raja Melayu. Oh, duk pertikaikan susu galuh lah apa semua. Itu nampak sangat. Itu 3R. Memang dah dipesan jangan main 3R. Hang sentuh 3R ataupun hang kita sentuh no problem, boleh. Tapi apabila hang mempertikaikan di antara 3R tu, di dalam antara agama, hang mempertikaikan antara agama-agama kita dengan agama-agama lain, dan hang mempertikaikan antara bangsa-bangsa lain dengan bangsa Melayu, dan hang mempertikaikan antara kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong. Kita pun tak lupa Yang Muhyiddin, sehingga kan apabila kerajaan hari ini tubuh, dia boleh kata, oh bumbung hijau kah, bumbung kuning kah? Itu pun kita dah faham permainan mereka ni sengaja. Jadi aku nak bawa dekat hampa di antara akta hasutan dan tuduhan-tuduhan hak yang dibuat terhadap pihak parti PKR kah, terhadap kerajaan kah. Jadi aku nak bawa dengan bersama hampa-hampa semua ni, jom kita dengar apa ucapan Saifuddin Nasution terhadap tuduhan-tuduhan akta hasutan. Jom sama-sama kita dengar. Pulau Pinang, habis dah Islam Pulau Pinang. sebab azan tak boleh. Tapi bila Esko Agama waktu itu Datuk Malik tegur, terus orang yang sama minta maaf. Salah. Jadi hal ini berterusan. Jadi konteks istilah Arau tadi 3R. Nah, saya katakan bahawa mengamalkan politik identiti
Kalau kita tegak di atas landasan itu tanpa menyentuh istilah yang saya contohkan tadi, itu tak ada masalah. Boleh, UMNO politik identiti Melayu tu dah sejak 1946. PAS dan Islamnya sejak 1951. Tak apa. Cuma bila pertembungan politik berbeza tu, beza politik dikatakan beza akidah, itu masalah. Yang itu masalah pada saya. Boleh, Yang Hormat? Kerana itu Spesifik. dalam penggulungan ini, sorry, Soalan spesifik. sila. Okey, terima kasih. Yang lain tolong duduk. Terima kasih, Bagi pengawalan atas. Saya apa ni mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita penguat Ni kuasa panjang undang-undang sikit, aku tidak bawa boleh dengan dibuat apa secara semua panjang double sikit. standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah. Saya baca secara verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote. Selain itu, saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting dalam gelombang hijau ini, mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya. Tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak. Yang Berhormat pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90. Pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini, tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan? Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal yang Menteri, mungkin Berhormat boleh saya sebutkan- tambah lagi. Ya, Jasik, bagi saya sudah. Banyak lagi kami nak senarai. Kalau kita nak cerita soal Bagi tuduhan. jawab dulu, Sik. Macam mana saya nak jawab jangan Kota Baru? emosional, duduk, Sik. Duduk dulu. Speaker Hal anda, yang Sik. Kota Baru bangkitkan itu, Kertas siasatan telah dirujuk kepada AGC pada 17 dengan di bawah Seksyen 505C. Terjawab? Dah dituduh. Tak, terjawab. Apa nak takut? Tak ada masalah. Kertas siasatan dah lengkap, dah dirujuk pada AGC. Yang Hormat, Okey. Sanusi tentulah. Arau, Sebab nanti itu- Raja. Sebab itu saya kata, Kejap, Menteri jangan jawab. Nanti kejap. kalau saya nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat, kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar ni, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ni. Saya bagi contoh, yang Muhammad bagi contoh, tak habis. Betul? Jadi lah cerita Tak habis. dia adalah untuk tidak lagi mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah. Kena cuba. Yang itu aja. Ya. Yang Muhammad sebut tadi, dengan terus saya boleh jawab. 7/7, kertas siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah kanun kesesaan 505C. Dan tak ada isu. Tapi kalau saya nak sebut, apakah ada juga kertas siasatan yang telah lengkap dan untuk terhadap beberapa nama di depan, saya juga boleh sebut. Tapi itu urusan Peguam Negara, biar dia sebut. Nampak tak? Biar dia sebut. Misalnya kan tak? Sebab kita kata hormat raja. Raja ni maksudnya apa yang berhormat? Ketua agama. Ya. Ada satu negeri, ketua agama kata tak boleh lagi menyampaikan ucapan politik, program politik dalam masjid. Betul? Kita hormatlah ketua agama. Tapi ada yang sebut terhadap arahan ataupun dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya? Saya sebut. Arahan tuanku bukannya perintah yang qat'i. Tengok hadiah orang. Memang Allah Ta'ala saja yang qat'i, ya, keluaran Quran. Perintah tuanku bukan qat'i. Apa dia perintah tuanku? Masjid jangan digunakan sebagai medan politik. Apa reaksinya? Reaksinya
perintah tuanku bukan qat'i. Saya akan terus bercakap. Sebab itu ada aduan. Ya. Karena itu saya katakan bahawa kita kata hormat raja. Hormat raja, rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara. Bahkan di sini dituduh sebagai tak menghormati raja. Tapi bila raja yang memerintah kata jangan gunakan masjid untuk kuliah politik dan sebagainya. Jangan bawa politik dalam masjid. Orang yang sama yang tuduh sini bahawa kami ini tak hormat raja, orang yang sama. Raja kata-katanya bukan qat'i. Betul. Tapi dalam konteks dia itu maksudnya nasihat raja. Yang dikeluarkan nasihat itu melalui maidam pihak berkuasa negeri. Kenapa harus diungkap bahawa perintah raja bukan qat'i? Bukan putus, bukan muktamad. Maksudnya apa? Boleh dilanggar. Pada masa yang sama, nafas yang sama. Di sini digelar sebagai tak menghormati raja. Nak hapus Islam dan segala macam. Ini hakikatnya. Tapi itu yang berhormat. Menteri perlukan beberapa minit lagi. Abira. Aku qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Tolong bagi jawapan bertulis Menteri Menteri. kepada Buruas. Sekarang, baik. Saya jemput Menteri Komunikasi dan Digital. Silakan. Ada hak yang tak puas hati kan? Betul. Tak boleh nak lawan sahabat saya. Okey, geng. Okey. Jadi itu lah, geng. Kan? Mereka bila macam puak-puak ni, mereka nak tunjuk mereka lah hak yang terlebih membela, macam membela raja-raja, macam terlebih membela Melayu, terlebih membela agama Islam. Mereka terlalu duk nak tunjuk kata mereka lah yang terpaling sekali. Apabila sesuatu tu tidak menguntungkan mereka. Sekarang ni, baru-baru ni, yang di-Pertuan Agong melantik orang lain yang menjadi kerajaan dan juga menjadi Perdana Menteri. Tidak menguntungkan PAS. Dan Raja-Raja Melayu pun memang dah pesan, jangan sentuh 3R, jangan main 3R, jangan duk sentuh bab-bab soal-soal agama apa semua. Kan? Lepas tu bila macam kena dekat puak ni, kena dekat atas batang hidung pembangkang Hadiawan Muhyiddin, mulalah tu dia kata, perintah agung bukan qat'i, perintah agung bukan ni daripada Allah. Sehingga tahu tu dia pada putak belik tu. Sebab apa? Dia nak tunjuk kata setiap perbuatan depa, setiap perkara-perkara hak yang depa buat semuanya betul. Semuanya tidak melakukan kesalahan. Semuanya smooth and steady. Depa nak tunjuk macam tu. Padahal depa dah melanggar undang-undang. Dan Hadiawan pun baru ni dia dah cakap kertas siasatan terhadap dia, bila dituduh dia takkan bayar denda. Dia takkan bayar denda dan dia nak masuk penjara. So itu pilihan dia. So hang masuklah ke dalam penjara. Hang duduklah di dalam penjara. Itulah cuba hangpa tengok mentaliti puak-puak ni apabila tidak menguntungkan depa. Cuba hangpa tengok waktu Pakatan Harapan tumbang. Naiklah Perikatan Nasional dan Hadiawan menjadi duta khas bertaraf menteri. Waktu tu kerajaan malah yang di-Pertuan Agong pun melantik depa. Depa sayang betul lah waktu tu yang di-Pertuan Agong. Depa sayang sungguh. Dan apabila yang di-Pertuan Agong selepas PRU 15, yang di-Pertuan Agong melantik orang lain dan orang lain yang berjaya menjadi Perdana Menteri, dia juga berjaya menjadi kerajaan, mulalah hangpa tengok keluarkan kenyataan sanggah raja-raja Melayu, sanggah bangsa-bangsa kita, bangsa-bangsa lain, sanggah parti-parti lain, padahal orang Islam juga tapi hanya berbeza parti, sanggah kan, kafir lah kalau macam sokong PHBN masuk neraka kan. Memang dia dah minta maaf, tapi kenyataan tu orang masih duk sebut-sebut lagi. Hak yang ketua yang dekat Penang, dia boleh kata, Kak Wan Azizah, kalau tak sokong RUU 355, Kak Wan nanti kena tanam dekat jerat Cina lah. Sehingga utara tu dia boleh kata. Sedangkan zaman mereka waktu jadi pembangkang, naik jadi kerajaan, duduk di dalam kerajaan, menjadi ahli parlimen kerajaan, dapat peruntukan berjuta-juta, pun mereka tak buat semua ni. Mereka tak buat pun kan. Tak buat langsung, malah dia membisu. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswaldi Moni. Jom sama-sama kita dengar.
Timbul isu tadi dekat dalam perbahasan di Dewan berkenaan dengan apa orang kata akta hasutan. Baik. Akta hasutan ni daripada dulu antara perjuangan Parti Keadilan dan juga Pakatan Harapan, sebelum Pakatan Keadilan ada Barisan Alternatif dan sebagainya, adalah untuk kita menghapuskan akta hasutan. Ada yang berkata baguslah dia hapuskan akta hasutan. Betul, saya kata bagus. Sebab kalau akta hasutan itu dimansuhkan, saya punya kes akan dibebaskan. Sebab dah tak ada akta nak didakwa lagi dah. Saya sukalah. Saya suka. Betul, saya suka. Kalau dikatakan preferable dia. Tetapi melihat kepada keadaan sekarang, betapa Perdana Menteri kita banyak difitnah. Banyak dimainkan isu 3R. Saya kata tak apa, teruskan. Ustaz Wan G antara yang terkena akta hasutan sekarang ini berada di dalam penjara. Kalau sekiranya perlu dikorbankan saya untuk memastikan yang lain tu masuk sama, masukkanlah saya. Saya tak ada isu. Saya tak ada isu, tuan-tuan. Okay, kita dengar perbahasan tersebut. Sahabat saya, Menteri KDN, memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah, tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Masa dulu, akta hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak, memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah akta hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah akta hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh rakan-rakan Yang Berhormat sendiri, Undang-Undang Hutan Rimba, Undang-Undang Draconian, ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Ketua Baru. Ketua Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan ni je. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang Draconian, itu ayat sama. Ya. Betul tak? Jadi, ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet cadangan untuk meminda? Ada? Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal akta hasutan 1948? Jangan cuba saya nak tanya yang tu. Ada? Jangan denial syndrome. Tak ada tak? Adakah Yang Berhormat sekarang ini ada atau tidak Yang Berhormat masa berada di sini mengangkat saya tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Saya Boleh. tanya saudara, saya tanya Boleh. Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Ya. juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Terima Ya. Ya. Kalau dah Jawapannya sama-sama bagi dah kami peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama. Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Berhormat? Bila kami memerintah. InsyaAllah bila kami Kami berada meminta, sebelah kami sana, akan kami berada. akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. Okay. So dia kata bila dia memerintah, dah ada intention tu, sudah ada, pernah. Tuan-tuan, saya didakwa pada zaman PN memerintah. Orang yang bertanya tu jadi Menteri Undang-Undang pada waktu itu. Saya didakwa di bawah akta itu, exactly, specifically akta hasutan tersebut yang dia tanyakan. Nah, tuan-tuan, macam inilah. Ujung dia, dengan berleluasanya keadaan yang ada sekarang ini, terutama yang memainkan isu-isu 3R ini,
Dan mereka sengaja nak memainkan isu ini untuk menimbulkan keresahan rakyat terhadap kerajaan yang ada. Pada waktu itu kita tak memainkan isu 3R yang sehingga menimbulkan keresahan rakyat berkenaan dengan kaum. Yang kita desak adalah kerajaan yang gagal untuk nak menangani COVID dan juga orang kata apa kepentingan rakyat pada waktu itu. Itu kita persoalkan. Tetapi tuan-tuan, bila perkara ini dibangkitkan hari ini, untuk tujuan apa? Sebab kebanyakan yang sekarang ini tengah didakwa atau akan didakwa di bawah Akta Hasutan. Saya boleh katakan Haji Hadi bakal didakwa. Papa Gomo sudah atau akan didakwa. Ratu Naga akan didakwa. Itu dia punya macam-macam lah. Tetapi kalau ikut pimpinan sekarang ini, Muhyiddin Yassin bakal didakwa, Haji Hadi bakal didakwa, Sanusi sudah pun didakwa dan bakal dihadapkan ke mahkamah pada Januari tahun hadapan. Pimpinan-pimpinan yang lain ada mungkin 2-3 orang yang saya tak sebut nama lagi, sekarang ini berada dalam lingkungan itu. Kenapa? Tuan-tuan dah dengar ceramah mereka sendiri. Saya tak sanggup dengar ceramah. Saya bukan tak kata tak sangka, ini ke level pembangkang ceramah. Dia punya ceramah tu dia hambur fitnah, kena saman dah. Kan? Tapi fitnah tu dah disambut. Saya bagi contoh macam kes Ustaz Mujahid sendiri, Dr. Mujahid Yusurawa. Macam mana Dusuki tu fitnah dia. Dia punya pengikut boleh percaya, tuan-tuan. Pengikut dia boleh percaya, sambut dan sebarkan. Jadi bagi saya, kalau itu cara untuk nak menghalang mereka, teruskan. Tak apalah, saya terkena sendiri, sekali tak apalah, kenalah sekali. Tak ada masalah. Dia heret sekali, heretlah sekali. Tak ada masalah. Tapi kalau dengan itu, kita boleh mengheret mereka yang boleh menyebabkan perpecahan, orang kata jatuhnya kerajaan dengan cara yang tidak betul, maka gunakanlah kaedah tersebut. Saya tak ada masalah. Apalah sedikit pengorbanan yang kita buat demi kita nak tangkap ni, orang kata pemecah belah ni. Kan, yang memain bangsa, yang memain agama untuk tujuan kepentingan politik mereka sendiri. Lantaklah tuan-tuan. Apa nak jadi, jadilah. Dan kita baca Akta Hasutan Menteri Bidas Dakwaan Kerajaan Double Standard. Ini kita ada dengar tadi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin membidas Taqiyuddin yang mendakwa kerajaan mengamalkan double standard dalam melaksanakan undang-undang Akta Hasutan. Taqiyuddin berkata kepada Saifuddin dalam hal tersebut. Okey, dalam masa yang sama, Saifuddin juga menyentuh soal pindaan isu warga negara mungkin libatkan akta lain. Kementerian Dalam Negeri akan memuktamadkan sama ada pindaan perundangan berkaitan kewarganegaraan akan dibuat hanya kepada Perlembagaan Persekutuan ataupun melibatkan akta serta peraturan lain sedia ada. Menteri berkenaan menyebut bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan jelas 3 jalur mendapatkan kewarganegaraan iaitu penguasaan undang-undang, pendaftaran dan naturalisasi menerusi perkara 14, 15, 16, 9, 30. Bagaimanapun, beliau berkata terdapat puluhan akta dan peraturan lain yang menyokong kepada peraturan utama. Undang-undang berkaitan warga negara bukan hanya di bawah Perlembagaan Persekutuan, tapi turut didukung dengan akta peraturan lain seperti akta pendaftaran kelahiran dan lain-lain. Baik, isu ini dibangkitkan apabila dalam Perlembagaan Persekutuan hanya menyentuh kalau sekiranya anak itu datang daripada ayah. Kalau tersilap saya lah, salah ayah. Maka kalau dia ada parti bukannya warga negara Malaysia, maka anak boleh jadi warga negara Malaysia. Isunya, bagaimana kalau ibu warga negara Malaysia tetapi ayah bukan warga negara Malaysia? Yang itu menjadi pertikaian. Jadi sekarang ini amendment itu akan dibuat di mana tidak kisah ibu atau ayah. Macam contoh di Sarawak, kalau di Sarawak sama ada ibu atau ayah warga negara Sarawak yang ada IC Sarawak, maka anak walaupun pasangannya bukan warga negara, maka anak boleh enjoy the benefit sebagai rakyat Sarawak walaupun tak tinggal dekat Sarawak. Itu kelebihan yang Sarawak dah bagi dan insyaAllah mungkin federal akan gunakan kaedah yang sama untuk nak bawa. Dan bagi saya, kena buat macam itulah tuan-tuan. Kena buat macam tu. Jangan duk naya kat orang lah. Jangan duk naya kat orang. Dia dah jadi warga negara Malaysia tu dah kira bagus lah. Ada orang kata, siapa suruh dia kahwin dengan orang luar? Siapa engkau nak menentukan jodoh dia? Kenapa dia nak kahwin dengan orang luar? Tak, siapa engkau nak menentukan jodoh dia? Kau Tuhan ke nak menentukan jodoh dia? Dah dia nak kahwin dengan orang luar, itu jodoh dia. Kau siapa? Kita sebagai manusia, kita undang-undang tu kita yang buat. Yang jodoh tu bukan kita tentukan. Dia nak kahwin, dia kahwin, mungkin ada masalah. Itu hal peribadi dia. Undang-undang tu kita yang buat. So kita yang boleh, kita boleh ubah. Lihat pada dasar manusiawi. Jangan hanya dasar kepala kau je. Kan? Lepas tu tafsir agama, semua tak betul. Tu masalah tu. Marah aku.
Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi, kita dah dengar ucapan-ucapan Saifuddin Nasution menceritakan apakah tindakan-tindakan kan. Jadi kesalahan-kesalahan depa ni kita perlu lawanlah. Sebab kita dah pesan, 3R jangan main. Bab-bab agama, bangsa dan juga raja-raja Melayu ni jangan sentuh. Apabila hampa sentuh, of course lah, bukan tak boleh sentuh, boleh, tapi puji. Pujilah raja-raja Melayu, pujilah bangsa-bangsa kita, bangsa-bangsa lain, pujilah agama-agama kita. Bukannya duk pi sanggah, duk pi pertikaikan, duk pi cerita susu galuh ke apa untuk nak wujudkan perpecahan. No, kita tak boleh buat. Dan cuba hangpa tengok, bila Saifuddin Nasution duk nak usulkan untuk contoh macam suami isteri, apa yang aku faham, apa yang dibincangkan di dalam manifesto Pakatan Harapan. Okey, sebelum ni kalau bapa warga negara Malaysia, kalau bapa ni orang Malaysia berkahwin dengan orang luar negara, isteri dia perempuan tu datangnya daripada luar negara, anak antara dua orang ni, mereka dua orang ni warga negara Malaysia dan terus senang boleh dapat warga negara Malaysia. Sebab apa? Usul dan akta baru hak yang nak dibawa oleh Saifuddin ni, sebab apa? Sebab apa tiba-tiba perlu bawa? Disebabkan untuk ibu perempuan orang Malaysia, warga negara Malaysia berkahwin dengan orang luar negara, jadi mereka dapat anak. Apabila dapat anak, mereka bercerai. Faham tak? Mereka bercerai. Apabila mereka bercerai, si ibu ni, macam si perempuan yang berkahwin dengan lelaki luar negara ni, si ibu ni pun of course dia akan balik ke dalam negara Malaysia. Bila dia balik, si ibu ni warga negara Malaysia. Si anak tu dia tak dapat warga negara Malaysia dan memang tak layak. Sebab di dalam akta memang tak ada. Si ibu kalau si perempuan warga negara Malaysia, dia tak boleh bagi warga negara kepada anak dia. Berbeza dengan si lelaki ataupun si bapa yang warga negara Malaysia, kalau dia berkahwin dengan orang luar, anak kepada perkahwinan tu boleh dapat warga negara. So berpunca daripada si ibu apabila dah bercerai di luar negara, bila dia balik Malaysia, tahu-tahu anak dia ni dia tak layak jadi warga negara. So disebabkan itulah kerajaan hari ini membawa usul untuk nak wujudkan satu akta membenarkan wanita yang warga negara Malaysia yang berkahwin dengan orang bukan warga negara Malaysia. Yang berkahwin dengan lelaki yang bukan warga negara Malaysia dan dia boleh dapat anak tu secara automatik seperti mana pihak lelaki dapat, pihak perempuan pun boleh dapat untuk anak yang dilahirkan. Jadi pada aku barulah berlaku adil. Yang punca dia disebabkan apabila punca yang usul ni dibawa disebabkan bila wanita tu yang berkahwin dengan lelaki bukan warga negara, bila dia dah bercerai, hak wanita ni pun dia balik ke dalam negara kita, anak tidak layak dapat warga negara. Cerita tu berterabak sikit. Kalau hampa faham apa yang dibentangkan oleh Iswadi tadi, yalah, alhamdulillah lah. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Kan? Pada aku, Saifuddin Nasution, pada aku memang dia layak duduk di situ walaupun dia bukan ahli parlimen. Disebabkan dia hari itu kalah bertanding kan. Jadi alhamdulillah pada aku memang aku puas hati. Dan Saifuddin Nasution ni pun memang dia berani menjawab dan dia orang yang berilmu lah. Kan? Kalau contohlah macam Saifuddin dia tak membaca soal-soal di dalam menteri dalam negeri, kemungkinan dia pun tak tahu banyak. Tapi disebabkan dia rajin membaca dan dia ambil tahu dan dia memang orang yang berilmu, memang best. Sekarang ni alhamdulillah lah, dia tak gagap, dia tak macam dia cakap nanti saya akan bagi tu jawapan bertulis ke apa dak. Kan, terus on the spot jawab. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan mak ampak antuk ang. Assalamualaikum.